الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur di atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga. Nikmat kehidupan, nikmat keafiatan, kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan sama-sama kita pada malam ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai solat berjemaah. Mudah-mudahan solat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga pada saat ini kita dihimpunkan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan senantiasa beroleh keampunan serta kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta beroleh kefahaman dan seterusnya dapat menghayati agama, nikmat yang besar, nikmat yang tiada tolak bandingnya, iaitu nikmat iman dan Islam yang kita kecapi pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan nikmat tersebut hingga kita bertemunya. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Pada malam ni kita akan memulakan bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini terdapat 37 nasihat yang terdiri daripada 8 hadis dan selebihnya adalah kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan 4 nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar Al-Ghifari, di mana Abu Zar Ghifari ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal memeluk Islam, merupakan seorang sahabat yang zuhud. Kalau nak tahu tentang kezuhudan Nabi Isa alaihissalam, lihatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezuhudan Abu Zar Al-Ghifari, seorang yang pemberani, seorang yang zuhud, seorang yang pemberani, dan beliau dilahirkan dalam lingkungan penduduk yang dianggap sebagai kasar. Ghifari ini dia merujuk kepada nama suku kabilah, satu puak yang terkenal dengan kita katakan macam gangster jugalah. Jadi orang takut dengan puak ni. Kalau sebut daripada puak ataupun kabilah Ghifar, jadi orang tak berani nak dekat, orang tak berani nak hampir. Jadi beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antara yang awal menganut Islam. Tanda keberanian beliau di mana pada waktu itu Islam berada pada
marhalah ataupun peringkat sir, peringkat rahsia. Jadi kalau siapa-siapa anut agama Islam, dia tak boleh nak isytiharkan kepada orang lain. Kerana kalau dia isytiharkan akan mendatangkan mudarat pada dirinya dan juga pada keseluruhan orang Islam yang ada pada waktu itu. Jadi atas keberanian dia ni, apabila dia memeluk agama Islam, dia terus isytihar hingga kan dia dikenakan tindak balas lah oleh kafir Quraisy. Jadi inilah antara tanda-tanda keberanian Abu Zar Al-Ghifari, yang merupakan antara tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat, yang berani, yang zuhud. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda pernah bersabda kepada Jundub bin Junadah. Jadi ini nama sebenar Abu Zar Al-Ghifari. Jadi dia terkenal dengan panggilan Abu Zar Al-Ghifari. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya Abu Zar, jaddidis safinata fa inal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil hamli wa khaffifil hamla fa inal aqabata ka'udun wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Maknanya, wahai Abu Zar, perbaharuilah bahteramu kerana lautan sangat dalam. Bawalah bekalan yang mencukupi kerana perjalananmu sangat jauh. Kurangkanlah bebanmu kerana rintangan-rintangan berat sekali. Dan bersikap ikhlas. Bersikap ikhlaslah dalam beramal, kerana sesungguhnya penyiasat itu adalah maha melihat dengan penuh teliti. Memperbaharui di sini dalam arti kata membaik pulih ataupun memperbaiki niat, memperbaharui niat. Jadi niat ni merupakan kerja hati. Jadi niat ni selalu berubah. Dia macam iman. Iman pun berbolak-balik. Ada turun, ada naik. Begitu juga dengan niat, mudah berubah. Kerana syaitan berada di hadapan, di belakang, di kiri dan kanan kita pada setiap masa, mencari ruang dan peluang untuk memesongkan hati kita, menghilangkan rasa khusyuk, menghilangkan rasa ikhlas. Dengan sekelip mata sahaja niat kita boleh berubah daripada beramal kerana Allah, bertukar jadi beramal kerana makhluk. Jadi apabila bertukar niat, beramal bukan kerana Allah, maka amalan itu jadi sia-sia. Amalan yang nampak soleh, nampak hebat, tetapi tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, angkara jahat syaitan yang berjaya menghasut kita dan memalingkan niat kita. Asalnya dilakukan kerja kerana Allah, tetapi akhirnya dilakukan kerja kerana makhluk. Maka tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat ikut kepada apa yang kita niatkan. Semua amalan kita, kerja harian kita pun juga kita kena niatkan kerana Allah. Apatah lagi ibadah khusus seperti salat, puasa, zakat, haji, tentunya kita kena tuluskan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, maka amalan-amalan kita akan menjadi sia-sia.
seperti debu yang berterbangan. Oleh kerana itulah maka niat ini kena diperbaharui. Niat ini kena sentiasa dibaik pulih, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk melakukan semua perkara kerana Allah. Dan untuk maksud itu, jadi untuk memudahkan kita, untuk menjadikan amalan kita itu kerana Allah, kita diminta untuk memulakan setiap amalan dengan bismillah. Mulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tak memulakan setiap amalan dengan bismillah, maka ia terputus ataupun terpotong daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita memulakan sesuatu perkara dengan bismillah, sekaligus akan memperbetulkan, akan memperbaharui semula niat kita yang mungkin sebelum ini tak tepat dan tak betul, tak tulus kerana Allah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan membantu kita untuk kita memperbetulkan ataupun memperbaharui niat beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah khusus tentunya kena lillahi taala. Itulah juga dengan kerja harian kita yang kita lakukan pada setiap hari pun juga kena dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahawa kita bekerja adalah untuk menyempurnakan maslahah ataupun kepentingan manusia. Kalau kita tak ada, maka tak sempurna kehidupan orang lain. Mungkin kita hanya jual kuih di warung-warung ataupun di tepi jalan. Tapi kalau tak ada kita, kita tak dapat nak menyempurnakan keperluan orang lain yang memerlukan sarapan pagi ataupun memerlukan minum jam 10 pagi. Jadi dengan adanya kita, maka tercapai sempurna hajat orang lain. Jadi orang lain boleh bekerja dalam keadaan dia kenyang, perut tak kosong. Jadi betulkan niat daripada kecil-kecil kerja yang kita lakukan hinggalah sebesar-besar kerja yang kita lakukan adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia iaitu mereka yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Kita bekerja dapat imbuhan, dapat gaji, dapat allowance, dapat imbalan, ya. Dengan betul niat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat gaji, bukan setakat allowance, bukan setakat imbalan wang, malahan kita akan beroleh pahala, yang mana pahala ni menyebabkan kita akan bahagia dunia dan juga akhirat. Kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan lapang dengan kita niat bekerja atas tujuan nak menyempurnakan maslahah ataupun kepentingan manusia. Kalau tak ada kita, tak sempurna manusia, maka kita akan beroleh ketenangan dalam hidup. Berbanding dengan mereka yang semata-mata bekerja untuk gaji, untuk allowance. Itulah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita akan beroleh kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita melakukan kerja yang sama seperti orang bukan Islam melakukannya, ya. Tetapi kita beroleh kebaikan dunia. Kebaikan dunia yang kita maksudkan tadi adalah gaji yang kita nampak, dan selain itu adalah kebaikan akhirat yang lebih jauh dan yang lebih besar. Jadi oleh kerana itulah penting kita memperbetulkan niat dalam setiap amalan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah pun dipesankan, dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada
Abu Zar Al-Ghifari agar ikhlas dalam melakukan amalan. Jadi betulkan niat, datangkan ikhlas dalam diri, beramal sehinggalah kamu merasa ikhlas. Ikhlas ni satu kualiti amalan yang tiada tolak banding, ya. Nilai ihsan dalam beramal, di mana orang yang ada nilai ihsan dalam ibadah, kesemua yang ia lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia senantiasa yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikannya. Bukan setakat di tempat dia melaksanakan solat ataupun ibadah-ibadah khusus yang lain, malahan di setiap saat dan tika Allah sedang memerhatikan dia, maka dia akan mempamerkan terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dalam doa iftitah yang berbunyi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan kepada kita bahawa kehidupan kita adalah kehidupan yang bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kehidupan, setiap jam, setiap minit, setiap saat adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita merasakan keadaan yang sedemikian, maka hati kita akan senantiasa memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita akan mempamerkan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Jadi nilai ihsan adalah satu nilai ataupun kualiti ibadat yang paling tinggi. Dan ihsan ni bila mana kita sebut dalam sembelihan, kan, apabila kamu sembelih dengan cara yang paling baik, apabila kamu membunuh dengan cara yang paling baik. Jadi ini antara nilai-nilai ihsan dalam membunuh. Jika kita berada di musim peperangan, bukan seksa, nak bunuh terus, tidaklah kita menyeksa seseorang. Kalau hukum bunuh, kalau kita tengok di Saudi, dia pancung, kan, dia pancung. Sebab apa pancung? Itulah satu-satunya cara yang cepat untuk mengeluarkan roh. Nampak macam zalim, nampak macam kejam, tapi cuba kita bandingkan dengan tembak kepala, bandingkan dengan gantung, seperti yang kita saksikan orang yang kena hukum gantung sampai mati, ya. Kalau dia bagi pilihan agak-agak, kamu kena hukum mati, cuba pilih, nak gantung ke, nak tembak kepala ke, nak pancung, nak mana Haji? Semua tak nak. Tak ada orang nak. Jadi kita nak kaitkan betapa nilai ihsan kena ada dalam pembunuhan. Jadi cara untuk cepat hilang roh, kalau binatang kita sembelih, kan, kita sembelih. Ada juga style pancung putus kepala, tapi kalau putus kepala jadi makruh, ya. Jadi pisau kena ditajamkan. Sebab apa? Sebab nak bagi binatang tu tak terseksa, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita fikir secara logik, ya, kalau pancung, dia saraf tu akan putus, betul? Saraf ke kepala tu mungkin akan putus semua sekali. Jadi apabila putus semua sekali saraf-saraf yang bawa ke otak, tak boleh nak fikir lagi dah, betul ya? Sakit tu mungkin tak rasa, kotlah, sebab kita tak pernah kena. Kotlah, kan? Sebab semua saraf dah putus. Sebab yang kata sakit tu adalah
Otak yang bagi maklumat sakit. Aduh ya kata. Maknanya bila dipancung tu, semua saraf urat yang bawa ke otak yang bagi maklumat sakit tu dah tak ada. Secara logik kita fikirlah. Jadi apa nak dikaitkan adalah ihsan. Ihsan dalam ibadah, ikhlas. Ihsan dalam kita nak sembelih ataupun sembelih binatang ataupun pembunuhan, bagi yang melaksanakan pembunuhan, jadi kena dengan cara yang paling cepat mengeluarkan roh. Itu adalah ihsan. Ihsan dalam kerja mestinya kena dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja untuk kita sempurnakan kehidupan manusia, tentunya kita akan mempamerkan yang terbaik, kan? Dan kita akan buat kerja yang kita sendiri puas hati. Dan bila mana kita puas hati, insya-Allah orang yang kita bagi khidmat itu akan berpuas hati dengan khidmat yang kita berikan. Tak kira apa kerja. Jadi untuk menzahirkan ihsan ni bukan senang. Kalau meniaga orang nak untung banyak, nak untung banyak, jadi tipu sikit-sikit tak apalah. Jadi begitu manusia kadang-kadang dia begitu. Dia lebih mengutamakan keuntungan hingga mengenepikan nilai ihsan. Nilai ihsan tu tak ada langsung perasaan nak membantu orang, tak langsung perasaan nak menyempurnakan kehidupan orang. Bukan makna kita nak suruh dia orang bayar lebih ke kita, tak. Khidmat kita yang terbaik untuk orang yang kita berurus niaga ataupun kita melaksanakan apa-apa kerja, apa-apa tugasan. Begitulah nilai ihsan ini amat penting dalam kehidupan. Kalau dalam ibadah, dalam surah Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjaya orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Jadi khusyuk dalam solat merupakan kualiti solat. Jadi Allah bukan hanya nak kita solat anggota, malahan yang lebih dikehendaki adalah solat batin. Hati kita turut melaksanakan solat. Jadi untuk hati melaksanakan solat ni sukar, payah. Sedar-sedar imam dah salam dah. Ingatkan baru rakaat pertama. Sebab kita punya fikiran kita melayang, kan? Sama juga dengan kita berada dalam masjid ni, kan? Mata kita celik, tapi telinga kita tak dengar. Mata celik. Jadi begitulah. Betapa yang Allah nak adalah hati itu hidup. Ketika salat, hati pun turut melaksanakan salat. Jadi apabila hati itu salat, artinya ada khusyuk. Jadi itulah yang nak kita tingkatkan daripada masa ke masa, iaitu hati kita turut menunaikan salat. Bukan setakat anggota salat, hati turut salat mula takbiratul ihram hingga salam. Sukar, payah, bukan senang. Mungkin dalam 5 minit kita salat, 3 minit tak apa-apa, 2 minit okey, alhamdulillah, tahan lah tu, kan? Takut tak sedar langsung yang kita sedang menunaikan salat. Sedangkan yang Allah nak dalam salat yang menyebabkan kita berjaya ialah salat khusyuk. Jadi orang yang tak berjaya tu maknanya salat tak khusyuk. Salat tak berjaya membentuk peribadinya. Sebab apa? Sebab salat tak khusyuk. Fungsi dan peranan salat adalah jadi benteng kepada diri daripada melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Tiba-tiba salat tetapi dia tak berfungsi untuk menjadikan kita orang baik. Artinya salat itu tak sempurna. Salat itu belum sempurna. Oleh kerana itulah maka
tugasan untuk menyempurnakan solat ni sehingga kita matilah. Sebab apa? Sebab hari ni sempurna, besok tak tahu lagi. Besok lusa mungkin imannya kurang, dah kurang sempurna. Atau besok lusa tak datang solat berjemaat kerana uzur dan sebagainya. Jadi begitulah betapa kerja khusyuk ini untuk kita lahirkan ihsan, nilai ihsan dalam solat. Bukan satu perkara yang mudah, dia payah. Jadi apa yang Nabi SAW nak ketengahkan dalam nasihatnya kepada Abu Zar Al-Ghifari, iaitu tentang perbaharui niat dalam kehidupan, kerana kehidupan ni panjang. Kehidupan ni jauh lagi dan cabarannya berliku-liku. Cabaran cukup banyak, masalahnya cukup besar. Masalah kehidupan ni cukup besar. Masalah ni merupakan sebahagian daripada makhluk, betul kan? Masalah ni makhluk Allah, ya. Jadi kita juga makhluk Allah, cuma kita ni lebih hebat daripada semua makhluk, kan? Manusia ni lebih hebat daripada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Masa makhluk Allah, kita lebih hebat daripada makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Allah ciptakan kita ni duduk di tingkatan yang hebat, yang tinggi, mulia kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu orang yang paling bertakwa. Jadi apabila masalah itu merupakan makhluk, maka kita lebih besar daripada makhluk tersebut. Maka tentunya kita akan dapat mendepani ataupun dapat menyelesaikan sebarang masalah yang berada di hadapan kita, sebab kita lebih besar daripada masalah itu. Cuma tinggal lagi kita nak meletakkan diri kita lebih besar daripada masalah. Kadang-kadang kita meletakkan masalah lebih besar daripada diri kita, menyebabkan kita jadi mengalah dengan masalah yang berada di hadapan kita. Senang sebut tapi payah buat, sebutnya senang tetapi untuk diaplikasikan, untuk dilaksanakan payah. Tapi hakikatnya begitu. Hakikatnya kita kena set dalam kepala kita bahawa kita merupakan makhluk Allah yang paling hebat, ya. Apabila kita meletakkan kita paling hebat, maka jin, syaitan, makhluk-makhluk yang lain itu tak ada apa pun. Ini khalifah Allah lagi hebat nak datang ni. Jadi orang lain, makhluk yang lain tu akan tunduk. Kita pergi dalam hutan, ni khalifah Allah nak masuk hutan ni, kau jangan kacau. Sepatutnya gitu, tapi tak jadi gitu. Minta ampun datuk, nenek, anak cucu nak tumpang lalu. Kita merendahkan diri kita dengan makhluk yang jauh lebih tinggi kita dibandingkan dia. Jadi oleh kerana kita meninggikan dia, dia akan menjadi bongkak, dia akan menjadi hebat, dan dia mudah memperkotak-katikkan kita. Sebab apa? Sebab kesilapan kita, sebab kita tidak memuliakan diri kita, sedangkan Allah meletakkan kita pada tingkat yang paling tinggi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifah, pengurus dunia. Termasuk hutan. Yang urus hutan tu jin ke kita? Kita yang urus hutan. Kita yang urus kehidupan. Cuma urusan kehidupan itu perlu mengikut acuan Tuhan, perlu mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita urus dunia mengikut acuan Tuhan, dan kena pastikan orang yang mengurus dunia mengikut acuan ilahi. Kerana Allah pemilik seluruh alam. Allah utuskan kita untuk urus dunia mengikut acuan dia, bukan acuan akal manusia, bukan acuan nafsu manusia. Jadi di sini manusia
kena tahu siapa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia di sisi Allah adalah makhluk yang hebat, makhluk yang paling mulia, makhluk yang bila mana dia melaksanakan segala kewajipan, tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi hebat. Tak jadi hebat tu sebab apa? Sebab dia ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kuat. Rohnya tak kuat. Makanan rohnya tak cukup. Kita ni jasmani kena bagi makan, roh pun kena bagi makan. Malahan roh ni lebih perlu dijaga berbanding dengan jasmani, kerana roh dia hidup lama. Roh ni dia hidup selagi mana Allah izinkan. Dia akan hidup lama. Bila ada syurga neraka, dia akan selama-lamanya hidup kat situ. Roh sebelum kita ada, dah ada roh. Cuma kita tak tahu dia kat mana hala. Dia, roh ditiupkan dalam diri kita dalam rahim ibu. Apabila kita berusia 120 hari kan, kemudian duduk dalam rahim ibu 9 bulan, mana kita berada di alam rahim, kemudian kita berada di alam dunia. Duduk alam dunia, inilah jasad yang ada di alam dunia. Ni jasad ni. Jasad ni lah yang makan tom yam, makan sup gearbox dan sebagainya. Tapi jasad ni akan kita tinggalkan. Kita akan pindah roh yang sama duduk dalam alam barzah, tapi jasad yang sesuai di alam barzah, supaya kita boleh merasa sakit dan nikmat di alam barzah. Kita akan rasa sakit, kita akan rasa nikmat di alam barzah dengan jasad yang sesuai pada waktu itu. Kemudian nanti sampai waktu yang lain yang ditetapkan oleh Allah, kita akan dibangkitkan balik, hidup pula di alam yang lain, alam akhirat, jasad yang sesuai di alam itu dan roh yang sama. Makanan roh dalam dunia ni memang beratlah untuk kita laksanakan. Solat, suruh baca Quran, suruh zikir. Yang wajib dia solat 5 waktu. Kemudian bulan puasa kena puasa. Duit cukup nisab, cukup haul kena zakat. Kemudian berkupayaan kena pergi haji. Jadi itu yang wajib. Makanan roh yang wajib yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kemudian yang sunat lagi apa? Salat sunat, puasa sunat, sedekah, tolong orang dan lain-lain lagi. Jadi itu semua merupakan makanan roh. Roh ni bila mana dia cukup makan, dia akan jadi hebat. Bila dia kurang makan, dia tak hebat. Bila dia cukup makan, dia mampu menewaskan musuh. Hingga kan 1 boleh lawan 10. 1 boleh lawan 10. Mula 1 lawan 3 sampai 1 lawan 10. Jadi betapa hebat manusia bila mana dia jaga roh, bagi makan roh, cukup 1 untuk tewaskan 10. Tapi mungkin tak mampulah. 1-3 tu kehebat dah kan. 1 lawan 3 pun hebat. Ni 1 lawan 1 pun tak lepas. Sebab apa? Sebab roh tak cukup makan. Roh tak cukup makan. Jadi kita ni, yang kita kuat ni sebab roh, sebab semangat gitu. Yang kita kuat ni sebab roh kita tanamkan keyakinan kepada tu, kita percayakan perkara gaib. Percaya dosa pahala. Disebabkan dosa pahala tu kita main masjid. Betul tak? Ikut badan tak larat, lebih baik lepak kat rumah bagus. Tapi disebabkan dosa pahala, ganjaran besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan di hari akhirat. Nikmat dalam kubur kita boleh nikmat atas keyakinan itu, tanpa orang suruh pun kita datang. Kuatlah roh kita, sebab tu kita datang ke masjid. Jadi motivasi atau semangat itu adalah semangat yang lahir daripada keteguhan iman. Keteguhan iman dan akidah kita. Jadi begitulah orang Islam, dia hidup di tempat yang tak ada peraturan, dia elok dan kawasan tu akan jadi elok. Sebab dia sendiri yang akan membangunkan peraturan untuk tempat itu. Ni orang yang rohnya kuat. Dia duduk mana pun
dia akan hebat. Orang kata duduk di laut jadi pulau, duduk dalam hutan jadi apa? Jadi busut. Allah alam. Ibaratnya begitulah. Makna campak mana pun dia menjadi. Campak mana pun dia menjadi. Sebab apa? Sebab kekuatan roh. Dan tentunya roh yang kuat ini mesti dia tak dapat lari dengan ilmu lah. Kena ada ilmu. Sebab kita nak beramal, kena ada ilmu, takut amal tu tak sah, amal tu tak sempurna. Jadi dengan ada ilmu, kita beramal, banyakkan beramal, amalan tu dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, ihsannya, ada nilai ihsan dan kualitinya, maka kita akan jadi orang yang hebat. Bila jadi orang yang hebat ni maknanya tak ada, kita akan tenang selalulah. Kita akan tenang, kita akan bahagia. Hidup ni, tak tahulah kalau kita tanya hidup nak cari apa, kita nak tenang lah hidup, nak tenang bahagia. InsyaAllah tenang di dunia, tenang di akhirat. Ya. Nak tenang ni, tentunya dengan zikir. Zikir paling utama salat. Aqimis salata li zikri. Tunaikan salat untuk engkau ingat aku. Tunaikan salat untuk engkau ingat aku. Jadi nak ingat Allah kena dengan salat. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir Allah hati kamu akan tenang. Jadi ketenangan jiwa ni dia akan lahir dengan makanan roh. Roh itu dijamu dengan makanannya yang tepat, solatnya sempurna, ditambah dengan benda-benda sunat, maka roh itu akan rasa tenang, akan rasa lapang. Dan roh yang tenang ini juga yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang-orang beriman apabila mereka betulkan niat, bekerja untuk Allah, bekerja untuk menyempurnakan maslahah ummah, ketenangan itu akan ada. Ketenangan itu akan ada dan kepuasan itu akan ada. Jadi kita hidup nak tenang, kita nak puas menjadi khalifah Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Salah satu caranya iaitu kita kena perbetulkan niat seperti yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari, perbaharui niat kamu. Kerana niat punca segala-galanya. Ya. Salah niat kita dah tak tenang. Jadi dengan niat yang betul, amalan yang betul, set dalam kepala tu betul, insya-Allah kita akan rasa puas, kita akan rasa tenang, kita akan rasa bahagia dalam kehidupan. Satu saja kita ambil untuk malam ni, iaitu hadis Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari berkaitan tentang perbaharui niat, perbetulkan niat, kerana syaitan sebilang masa akan merosakkan niat kita. Bila niat rosak, maka tak ada apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini perkongsian kita yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.